Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anis Aisyah binti Muhammad Amin, memegang nombor matrik A181372. InsyaAllah pada hari ini saya akan membicarakan serba sedikit tentang cara-cara pengurusan kewangan yang baik dan juga efektif. Satu kalam hikmah membicarakan, kalau kita tidak merancang, maka kita sebenarnya merancang untuk gagal. Kemahiran menguruskan kewangan sama dan tidak ubah seperti kemahiran menjadi ibu bapa. Kemahiran yang tidak diajar di sekolah-sekolah maupun di peringkat universiti. Sedangkan kita mula menguruskan wang sendiri sepenuhnya sejak memperoleh gaji ataupun pendapatan pertama sehinggalah kita meninggal dunia kelak. Orang yang bijak pandai menjana pendapatan melalui gaji daripada kerjaya profesional. Tetapi ada di kalangan mereka yang tidak pandai menguruskan duit gaji dan juga kekayaan yang diperoleh. Ini adalah satu kesilapan kerana duit tadi tidak dapat menjadi hamba kepada kita. Jadi, sepatutnya kekayaan yang diperoleh itu diuruskan dengan baik supaya setiap tahun pembayaran zakat bertambah, waris-waris tidak menjadi miskin dan juga boleh menyumbang kepada masyarakat dengan mewakafkan portfolio pelaburan. Berikut adalah 5 langkah untuk mereka yang serius dalam menguruskan wang secara bijak dan juga sistematik. Yang pertama ialah mempunyai sumber pendapatan. Di dalam surah Yusuf, ayat yang ke-47, ada menyebut tentang kepentingan menanam selama 7 tahun dengan bersungguh-sungguh. Ya, bukan sekadar menanam, tetapi menanam dengan bersungguh-sungguh. Dalam erti kata lain, sama ada kita makan gaji ataupun bekerja sendiri, kita perlulah benar-benar berjaya dalam bidang kita. 7 tahun zaman senang itu tadi adalah untuk menghadapi 7 tahun zaman susah di depan. Jika kita tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi, maka sukarlah untuk mempunyai simpanan yang mencukupi kerana kos hidup yang semakin meningkat. Hari ini dengan mempunyai satu sumber pendapatan sahaja adalah tidak mencukupi langsung. Paling kurang kenalah ada pendapatan yang kedua, iaitu dari sumber pelaburan ataupun dari mana-mana sumber yang dirasakan sesuai. Kita pergi kepada poin nombor 2, iaitu menguruskan aliran tunai. Dalam ayat yang sama juga ada menyebut dengan jelas hasil-hasil tanaman itu tadi perlulah disimpan dalam bentuk tangkai dahulu. Disimpan dalam bentuk tangkai dahulu, dan kalau ada lebih, selebihnya itu barulah boleh dimakan. Itulah panduan yang terbaik, iaitu menyimpan dahulu, selebihnya barulah dibelanjakan. Ini adalah satu petunjuk agar kita semua mempunyai disiplin untuk menangguhkan kepuasan. Sekiranya tuan-puan membelanjakan semua pendapatan terlebih dahulu dan jika ada lebih barulah hendak menyimpan, maka itulah langkah yang paling berkesan untuk mencipta masalah kewangan yang sangat kronik pada masa akan datang. Jadi, gunakanlah formula ini, iaitu gaji tolak dengan simpanan sama dengan perbelanjaan. Kemudian, tuan perlulah menyusun keutamaan dalam perbelanjaan. Bermula dengan keperluan-keperluan asas dalam kehidupan, iaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Disusuli dengan kehendak-kehendak, kemudian barulah disusuli dengan kemewahan. Dalam hal ini, penyata kewangan peribadi ataupun financial statement memainkan peranan yang sangat penting sebagai langkah pertama untuk bermula. Angka-angka dalam penyata kewangan adalah data yang paling terbaik yang tuan-puan boleh kesan. Sama ada selama ini tuan-puan sebenarnya banyak berbelanja untuk harta ataupun banyak untuk beban. Dari sini, kita semua dapat menilai kekuatan kewangan
seperti kekuatan jumlah aliran tunai dan simpanan, kekuatan jumlah pembayaran hutang sebulan, kekuatan jumlah tabung kecemasan dan juga kekuatan jumlah harta dan hutang. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada poin nombor 3, iaitu menetapkan matlamat kewangan. Setelah mempunyai pendapatan dan menyelesaikan keperluan asas, maka fikirkan apakah matlamat kewangan dalam hidup. Pengurusan kewangan yang baik membabitkan matlamat kewangan jangka pendek, sederhana dan juga panjang. Mulakan dengan matlamat yang paling jauh. Apabila kita mempunyai satu pandangan yang jauh, kita telah menetapkan langkah yang betul untuk berjaya. Kerana itulah Islam menjuruh kita berfikir mengenai kematian. Kerana keyakinan kita mengenai syurga neraka. Kehidupan alam akhirat menyebabkan kita bersungguh-sungguh bekerja dengan penuh amanah di dunia ini. Sekarang, ayuh senaraikan apa yang tuan-puan mahukan dalam kehidupan ini. Yang keempat ialah menguruskan risiko kewangan. Takaful. Yes, takaful. Ada banyak jenis takaful yang ada di pasaran yang dapat melindungi risiko kewangan. Supaya kalau berlaku musibah, pencarum takaful tidak perlu mengeluarkan duit simpanan sendiri. Ataupun bila berlaku kematian, urusan hutang dapat diselesaikan dan waris mendapat sejumlah simpanan untuk keperluan meneruskan kehidupan. Baiklah, poin yang nombor 5 ialah membayar zakat dan juga cukai. Zakat dan juga sedekah ni merupakan proses 3+1. Dengan banyak memberi, kita dapat menyucikan harta, melindungi harta dan juga mengembangkan harta sekaligus. Harta-harta yang kita beri ini sama sekali tidak akan mengurangi harta kita. Malah semakin bertambah dengan cara yang Allah sahaja yang tahu. Sama ada dari segi rezeki, dari segi kesihatan, dari segi keluarga yang baik dan sebagainya. Zakat hanya untuk harta yang halal. Manakala harta daripada sumber yang haram, perlulah kita bersihkan 100%. Jika tidak berkatlah rezeki yang kita peroleh. Manakala cukai pula ialah kewajipan seorang rakyat kepada sesebuah negara. Dari duit cukai yang kita bayar, maka ia membolehkan kerajaan memberikan kita pelbagai infrastruktur asas jalan, sekolah, longkang, hospital dan juga keperluan lainnya. Baiklah, seterusnya, poin yang terakhir ialah membahagikan harta. Setelah kita berjaya mengumpul harta, jangan lupa menyediakan exit strategy. Ini kerana kita semua pasti akan mati. Bagi kita sebagai seorang Muslim, memberi alasan faraid kan adalah tidak betul sama sekali. Ini kerana faraid adalah ilmu undang-undang membahagikan harta sahaja. Kita masih perlu melantik pentadbir bagi tujuan pengurusan harta pusaka. Untuk membahagikan harta secara faraid, masih tetap perlu kepada seorang pentadbir harta yang lazimnya kita lantik menerusi wasiat. Nak bahagi harta ni juga tak semestinya kita tunggu kita dah mati. Kita boleh meletakkan harta dalam unit trust, menghadiahkannya kepada orang lain yang ataupun dilebihkan sebagai hibah ataupun membuat wakaf misalnya. Bergantung apa matlamat kewangan kita. Malah dalam keadaan tertentu mungkin ada keperluan pengisytiharan ada keperluan membuat pengisytiharan harta sepencarian. Unit trust untuk tujuan langsai hutang, pembahagian untuk kes anak angkat, anak luar nikah, anak sesuai misalnya. Jika harta-harta ini tidak diuruskan dengan baik, sekiranya waris-waris tuan-puan pandai menguruskannya dan dapat berpakat, maka mudah dan senanglah hidup tuan-puan di dalam alam kubur. Jika sudah berebut harta, hukum faraid pun dilanggar sahaja. Jadinya, janganlah sampai harta kita ni beku dan orang yang kita sayang pun menjadi miskin kerana kelalaian kita dalam urusan untuk menguruskan bab ini. Sedangkan harta kita banyak tapi tak dapat digunakan pun oleh waris-waris kita disebabkan kelalaian dan juga ketidakcaknaan kita dalam menguruskan harta sendiri ketika hidup di dunia ini. Baiklah,
Setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini serba sedikit dapat membantu mereka yang sedang berusaha untuk mencapai keadaan kewangan yang stabil. InsyaAllah, semoga berjumpa lagi. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.